Bukhari, Babul Halaqi wal Julusi fil Masjid. Bab berkenaan dengan halaq, maksudnya halaqah, duduk dalam masjid dalam keadaan buat halaqah, lingkung, duduk. Dan wal julusi, dan juga duduk. Duduk tu maksudnya untuk muzakarah ilmu dan sebagainya, duduk dalam masjid. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal an Ubaidillah an Nafi' an Ibn Umar qala sa'ala rajulun النبي سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia kata seorang lelaki, yakni sahabat yang tidak diketahui nama, dia aju soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar. Soalannya, ma tara ay ma ra'yuka fi salatil laili, apa engkau melihat ataupun apakah pandangan engkau berkenaan dengan sembahyang malam itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masna masna ay isnaini isnaini, dua rakaat dua rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah faham kehendak yang tanya tu. Soalan dia membawa maksud sembahyang malam tu berapa rakaat afdal, sama ada buat dua rakaat ataupun empat rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jawapan dua rakaat itu kira terbaik dan afdal pada waktu malam. Fa idza khashiya subha, maka apabila bimbang menjelang subuh, salat wahidatan, boleh sembahyang satu rakaat. Fa autarat lahu ma salla, maka satu rakaat itu menjadi ganjil baginya, bagi yang sembahyang itu jadi ganjil terhadap apa yang dia dah sembahyang itu, semua dua rakaat. Genap. Mahunya Rasulullah SAW di sini kesudahan dengan ganjil, dengan witir. Wa innahu kana yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili, jadikanlah kamu akhir kesudahan sembahyang kamu pada waktu malam tu witra, ganjil. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bihi, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah dengannya, dengan cara tu, iaitu jadikan akhir ataupun kesudahan sembahyang kamu pada waktu malam tu dengan rakaat ganjil.
cuba kita perhati tengok di mana maksud terjematul bab yang Imam Bukhari keluarkan sebagai ijtihad dia dalam terjematul bab daripada hadis bab tu. Terjematul bab berkenaan dengan duduk dalam bentuk halaqah dalam masjid, halaq, dan juga julus, duduk dengan tujuan zikir, mudzakarah ilmu dan sebagainya, duduk dalam masjid tu. Macam mana sekarang ni kita mensabitkan maksud terjematul bab tu daripada hadis? Muhaddisin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berada di atas mimbar, dia duduk di atas mimbar. Bila orang tanya, sahabat tanya tentang cara sembahyang, rakaat sembahyang pada waktu malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jawapan penerangan kepada yang tanya tu. Jadi itulah julus fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar dan menerangkan hukum ahkam kepada sahabat-sahabat dia. Jadi daripada situlah Imam Bukhari istidlal dan mengeluarkan hukum duduk di masjid di atas mimbar untuk menerangkan ilmu agama, itu adalah harus. Itulah yang Imam Bukhari dikehendaki daripada hadis bab ni, apa yang dia istinbat pada terjematul bab tu. Haddatsana Abu Nu'man, jadi maksud daripada hadis tu, jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya, nak bagi akhir sembahyang pada waktu malam setelah seseorang itu sembahyang tahajud, sembahyang nawafil lain, dua rakaat beberapa banyak dia mampu tu, maksudnya kesudahan sembahyang malam tu dengan rakaat ganjil. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya seorang lelaki, yakni seorang sahabat, datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthubu, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika itu. Faqala, lelaki itu kata, sahabat itu tanya, kaifa salatul laili, bagaimana cara sembahyang malam tu? Faqala masna masna, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, dua rakaat. Fa idza khashita subha fa autir biwahidatin, maka apabila engkau bimbang menjelang subuh, maksudnya waktu subuh hampir nak masuk, terlalu dekat waktu subuh tu akan habis waktu malam, waktu sembahyang malam. Ketika tu fa'autir, ganjilkanlah, maksudnya sembahyanglah, sembahyang
ganjil satu rakaat, biwahidatin, ganjilkan dengan satu rakaat, yututiru laka ma qad sallaita, satu rakaat itu akan menjadikan ganjil bagi engkau terhadap apa yang rakaat-rakaat yang mana engkau dah pun sembahyang itu. Jadi beberapa banyak rakaat dah pun sembahyang tu dalam keadaan dua rakaat semua tu genap tu, dengan sebab menyudahi dengan satu rakaat tu akan jadikan bilangan ganjil. Bilangan ganjil itulah yang mana bilangan Allah Subhanahu wa taala suka. Qala al-Walid bin Katsir, Walid bin Katsir kata, حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد riwayat daripada Ubaidillah. Di situ ada menyebut Abdullah bin Umar menceritakan kepada mereka yaitu seorang lelaki menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam masjid. Maksudnya daripada hadis ni dapat tahu harusnya duduk di masjid untuk menerangkan hukum ahkam agama, untuk menyampaikan hukum ahkam agama. Jadi setakat ni baru kita jumpa dalam hadis bab tu berkenaan dengan bahagian julus fil masjid. Bahagian yang kedua terjematul bab tu dapat sabitkan daripada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar menjawab soalan daripada sahabat itu, merupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam julus di masjid untuk muzakarah ilmu dan menyampaikan hukum ahkam agama. Duduk untuk tu, di mana kita mau cari ijtihad Imam Bukhari berkenaan dengan halaqah tu, halaqah dalam masjid tu. Muhaddisin bagi tahu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar khutbah tu, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang saja. Ketika tu ada sahabat-sahabat dalam masjid, mereka dah pun lingkung halaqah duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi daripada situlah Imam Bukhari isyaratan sabitkan terjematul bab, iaitu al-halaqtu. Jadi daripada situ kedua-dua maksud halaq fil masjid dan juga julus fil masjid dapat sabitkan di situ. Jadi daripada hadis ni juga ulama hadis kata mustahab adakan halaqah untuk majlis zikir dan juga majlis ilmu dalam masjid-masjid. Haddatsana Abdullah bin Yusuf قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال
bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال, riwayat daripada Abu Waqid al-Laythi, dia kata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam masjid, faqbala salasatu nafarin, datang tiba 3 individu, faqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 2 orang daripada 3 orang itu datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dhahaba wahidun, dan seorang lagi dah pergi, fa amma ahaduhuma, salah seorang daripada 2 orang masuk nak menghadap dalam majlis Rasulullah SAW itu, fara'a furjatan, dia lihat ruang kosong, fajalasa, terus dia duduk di situ, wa amal akharu, dan yang seorang lagi, fajalasa khalfahum, dia duduk di belakang mereka maksudnya sahabat-sahabat yang dah ada dalam majlis Rasulullah SAW itu dah penuh, cuma ada satu ruang kosong, seorang dah masuk duduk, yang seorang lagi tak dapat tempat nak masuk duduk di dalam kumpulan ramai itu. Di mana dia sampai di situlah, di akhir majlis itu dia duduk di situ. Wa amal akharu sa'adbara zahiban, dan yang seorang lagi, orang yang ketiga tu, dia berpaling pergi, dia tidak masuk menyertai majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika selesai majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum anis salasati, tidakkah aku beritahu kepada kamu tentang 3 orang, amma ahaduhum fa'awa ila Allahi fa'awahu Allahu, adapun salah seorang daripada mereka itu, fa'awa ila Allah, dia mencari tempat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, fa'awahu Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala berikan tempat kepadanya, maksudnya satu orang masuk duduk dalam majlis ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala bagi kelebihan pahala kepada orang itu. Wa amal akharu fastahya Allahu minhu, dan adapun yang seorang lagi, dia terasa malu, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga segan daripadanya, maksudnya dia tidak masuk rapat di hadapan, dia duduk di belakang begitu, seolah-olah dia malu nak masuk depan tu. Wa amal akharu fa'aradallahu anhu, dan adapun yang satu lagi, yang ketiga tu, orang yang ketiga tu, dia berpaling daripada majlis ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala juga berpaling daripadanya. Jadi daripada hadis ini juga dapat faham, dalam masjid boleh adakan halaqah majlis ilmu, dan juga lingkung duduk dalam masjid di sekeliling
orang yang menyampaikan ilmu itu. Jadi itulah Imam Bukhari mau sabitkan daripada hadis ini. Dan ada juga riwayat-riwayat yang menyatakan bahawa melarang membuat halaqah dalam masjid. Itu maksud lain, tidak menjadi bercanggahan dengan hadis ni. Maksud yang larang tu, ada hadis yang larang hari Jumaat. Sebelum Jumaat tu, orang-orang dah datang di masjid ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang mereka duduk dalam keadaan halaqah, lingkung-lingkung, jadi kumpulan-kumpulan. Itu yang Rasulullah SAW larang, disebabkan bila duduk dalam keadaan halaqah hari Jumaat sebelum sembahyang Jumaat itu merugikan tempat dalam masjid yang dikehendaki pada hari Jumaat itu ialah orang yang sampai dulu masuk duduk saf di hadapan, kemudian susun atau duduk ikut saf. Lepas satu saf tu maknanya boleh isi masuk duduk banyak orang. Kalau halaqah tidak akan dapat isi banyak begitu. Jadi itu ada sebab tertentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada buat halaqah dalam masjid. Dan juga yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang membuat halaqah dalam masjid ni, itu akan diambil maksud halaqah yang tidak ada faedah, tidak ada zikir, tidak ada perbincangan ilmu, hanya ada perbualan kosong dan sebagainya yang tidak ada apa-apa faedah daripada halaqah itu. Halaqah seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Jadi tidak ada apa-apa iskal ataupun tidak ada apa-apa percanggahan di antara hadis-hadis larang buat halaqah, dan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adakan halaqah ilmu dalam Masjid Nabawi itu. Babul istilqa'i fil masjid wa maddir rajul wa maddir rijli. Bab ini berkenaan dengan istilqa. Istilqa maksudnya terlentang dalam masjid, tidur dalam keadaan terlentang dalam masjid. Pemadil rajuli sambil memanjangkan menghalarkan kaki, harus ataupun tidak. Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Ibn Shihab an Abbad bin Tamim an ammihi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid. Riwayat daripada Pak Saudara Abbad, yaitu Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terlentang dalam masjid, wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, sambil meletak salah satu kaki daripada dua kakinya di atas yang lain. Jadi sambil melunjur kaki
dan letak satu kaki di atas kaki satu kaki yang lain. Maksudnya Imam Bukhari di sini dia mau menyatakan harusnya berbaring dalam masjid dengan cara itu, telentang, kemudian lunjur kaki, maddar rijl, panjangkan, holorkan, lunjurkan kaki dan tindih di atas satu sama lain. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال سعيد بن المسيب kata كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. Kebiasaan Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, mereka berdua juga lakukan perbuatan seperti itu. Maksudnya istilqa fil masjid, letak kaki satu kaki di atas kaki yang lain. Dalam satu riwayat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dalam masjid letak satu kaki di atas satu kaki, telentang dalam masjid itu dilarang. Di sini pula dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri lakukan cara seperti itu. Yang larang Nabi sallallahu alaihi wasallam cara itu istilqa, dengan cara meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri lakukan perbuatan yang mana dia larang tu. Jadi maksudnya dua riwayat ni bercanggah, sabdaan Rasulullah SAW yang larang tu dengan perbuatan amalan daripada Rasulullah SAW sendiri. Jadi seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan apa yang dia larang tu. Jadi macam mana di sini kita mau faham dua riwayat bercanggah tu? Muhaddisin bagi tahu maksudnya di sini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang tu ialah telentang dalam masjid, kemudian angkat satu kaki, lutut tu angkat naik, kemudian satu kaki lagi letak di atas lutut ataupun di bahagian paha, istilqa dengan cara tu. Itu dilarang. Yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telentang istilqa dalam masjid sambil letak satu kaki di atas satu kaki itu, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melunjurkan kaki dia tindih satu sama lain. Tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat sebelah kaki kemudian letak kaki sebelah lagi di atas kaki yang dah terangkat itu, tidak macam tu. Jadi sebab tu dua keadaan tak sama. Jadi maknanya seolah-olah tidak ada apa-apa percanggahan di sini, hanya maksud zahir tu kelihatan bercanggah. Bila kita dapat faham maksud sebenar yang Rasulullah SAW larang tu bentuk lagu mana, dan kita faham yang Rasulullah SAW lakukan tu apa cara, kalau dah faham dua-dua keadaan berbeza tu, di situ kita akan nampak tidak ada apa-apa percanggahan di antara dua hadis tu. Jadi maksudnya percanggahan di antara dua hadis tu muhaddisin selesaikan dengan cara al-jam'u bainar riwayat, dengan cara mentakhsiskan satu hadis dengan keadaan tertentu, iaitu yang larang tu angkat kaki sebelah dan kaki sebelah lagi letak di atas kaki dah angkat itu.
Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam larang keadaan tu? Hadisin bagi tahu keadaan letak kaki di atas kaki dah terangkat satu tu, di situ ada kebimbangan terbuka aurat. Jadi yang melunjur kaki panjang straight, tidak angkat mana-mana kaki, cuma tindih letak satu kaki di atas kaki yang lain, itu tidak ada kebimbangan apa-apa di situ, akan terbuka aurat dan sebagainya. Itu sebab Nabi SAW buat cara tu. Yang larang tu takutnya terbuka aurat. Itu sebab Nabi SAW larang. Jadi maksud sebenar dikehendaki oleh Imam Bukhari di sini ialah harus istilqa fil masjid. Jangan lakukan istilqa dengan cara yang dilarang itu. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Laits babul masjid yakunu fi at-tariq min ghairi dararin bin nasi. Bab berkenaan dengan masjid ada di jalan lalu lintas orang tanpa memudaratkan, tanpa menyusahkan orang ramai. Jadi maksudnya Imam Bukhari daripada terjematul bab ni sabitkan harusnya adakan tempat sembahyang di tempat berhampiran dengan lalu lintas orang dan tidak mengganggu kepada orang lalu lintas di situ. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت. Riwayat daripada Aisyah Ummul Mukminin, dia kata, lam a'til abawayya illa wa huma yadina nid-dina. Aisyah kata, aku tidak tahu terhadap kedua ibu bapa aku kecuali mereka berada dalam keadaan memeluk agama dan pun beragama dengan agama Islam. Maksudnya Aisyah, sebelum lagi aku menjadi baligh, sebelum lagi aku tidak ada pengetahuan apa-apa, masa tu dah kedua ibu bapa aku dah pun memeluk agama Islam. Walam yamurra alaina yaumun illa ya'tina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafayin nahari bukratan wa ashiyatan. Tidak ada hari berlalu di sisi kami
kecuali pada hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami sama ada dua masa hujung hari, yaitu dua masa hujung penghujung siang hari, yaitu waktu pagi dan waktu petang. Sentiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi rumah Abu Bakar As-Siddiq itu. Summa bada li Abi Bakrin, kemudian nyata, bada maksudnya zahara, li Abi Bakrin ra'yun, Abu Bakar As-Siddiq terfikir, fabatana masjidan bifina'i darihi, dia terlintas, dia mau bina masjid di halaman rumahnya. Maksud masjid di sini bukan binaan masjid sebagai sebuah masjid, tidak, maksud itu di halaman rumah dia nak adakan tempat sembahyang. Fakana yusalli fihi, di tempat itulah, di masjid itulah Abu Bakar As-Siddiq sembahyang. Wa yaqra'ul Qur'ana, dan dia baca Quran. Fayaqifu alaihi nisa'ul musyrikina wa abna'uhum ya'jabuna minhu wa yanzuruna ilaihi. Nisa'ul musyrikin, wanita-wanita dari kalangan musyrikin, dan abna'uhum, anak-anak mereka musyrikin itu, mereka berhenti di sisi Abu Bakar As-Siddiq. Ya'jabuna minhu, mereka terasa heran, tercengang daripada Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya mereka sambil lalu pergi mai di sisi Abu Bakar As-Siddiq sedang baca Quran, lihat sembahyang. Mereka suka mendengar ayat-ayat Quran Abu Bakar As-Siddiq baca. Wa yanzuruna ilaihi, dan juga mereka suka melihat kepada Abu Bakar As-Siddiq, terkadang sembahyang, terkadang baca Quran. Maka Abu Bakrin, dan tabiat kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq ialah rajulan bakaan, dia itu merupakan seorang lelaki yang amat-amat menangis. Maksudnya la yamliku ainaihi, dia tidak dapat menahan kedua matanya. Iza qara'al Qur'ana, apabila dia baca Quran, bila dia baca Quran, dia tak dapat tahan diri, dia akan menangis. Fa'afza'a dzalika asyrafa Quraisy minal musyrikina, maka menjadi gempar keadaan itu, keadaan Abu Bakar As-Siddiq sembahyang baca Quran, kelihatan sentiasa menangis kerana menghayati maksud-maksud Al-Quran dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan semua itu gempar, menggerunkan asyrafa Quraisyin, ay raisa Quraisy, ketua-ketua ataupun para bangsawan Quraisy minal musyrikin, dari kalangan kaum musyrikin itu. Di mana dalam kisah ni kita mau cari
maksud Imam Bukhari yang dia nyatakan dalam Terjematul Bab itu, yaitu harus adakan masjid. Masjid maksudnya tempat khusus untuk sembahyang, baca Quran, seperti mana Abu Bakar As-Siddiq buat dalam hadis tu, yang disebut dalam hadis tu, bukan binaan masjid, ramai-ramai sembahyang masjid, sembahyang Jumat. Tidak, maksud tu mengkhususkan satu tempat untuk sujud, untuk sembahyang, untuk baca Quran, zikir dan sebagainya. Masjid tu ada di tarik, di jalan, di tempat lalu lintas orang ramai, lagi tidak mengganggu orang ramai, dan kerana buat masjid tempat sembahyang di tempat berhampiran dengan tempat lalu lintas orang ramai itu. Jadi daripada mana potongan hadis mana kita mau faham maksud ijtihad Imam Bukhari itu? Muhaddisin bagi tahu maksud hadis ni bergantung kepada kisah Abu Bakar As-Siddiq. Kita kena faham kisah itu dulu di sebalik maksud hadis ni. Latar belakang hadis ni ada kisah berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ada satu ketika mana masih Abu Bakar As-Siddiq menetap di Mekah setelah dia masuk Islam, orang kafir ada juga menyusahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq keluar daripada Mekah. Dia pergi duduk di satu tempat tu. Ketika itu ketua-ketua bangsa Quraisy dari kalangan musyrikin itu, mereka impun mesyuarat dan ada yang bagi cadangan, kata daripada bandar mana orang seperti Abu Bakar As-Siddiq ni dah keluar, dah tinggalkan tempat tu, kata tempat tu akan mengalami kesusahan. Jadi terbaiknya kita panggil balik Abu Bakar As-Siddiq, dia duduk di rumah dia. Macam mana dia mau buat ibadat, mau sembahyang ke, baca Quran ke, biar dia lakukan apa yang dia menghendaki itu. Setelah buat penyelesaian di majlis mesyuarat itu, mereka ajak balik Abu Bakar As-Siddiq duduk balik di Mekah. Ketika itulah kepulangan daripada setelah Abu Bakar As-Siddiq dah keluar daripada Mekah itu. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq adakan tempat sembahyang tu, masjid tu, di halaman rumah dia. Halaman rumah dia berhadapan ataupun bersambung dengan tempat jalan. Biasanya di situlah ada lalu lintas orang ramai. Jadi orang ramai sambil lalu pergi mai, mereka lihat keadaan Abu Bakar As-Siddiq sembahyang, dan juga mereka mendengar Abu Bakar As-Siddiq baca Quran. Mereka terasa suka, heran, tercengang di situ. Jadi keadaan seperti itu wujud dengan masjid tempat Abu Bakar As-Siddiq itu.
puncanya ialah Abu Bakar As-Siddiq buat tempat semayang tu di tempat orang ramai lalu lintas di situ. Di situlah Imam Bukhari mau sabitkan harusnya buat ataupun adakan masjid tempat sembahyang di lalu lintas orang ramai, asalkan tidak menyusahkan, tidak mengganggu lalu lintas orang ramai itu. Jadi daripada situlah fabtana masjidan bifina'i darihi fakana yusalli fihi wa yaqra'ul qur'ana. Daripada potongan hadis itulah, daripada maksud kisah itu Imam Bukhari keluarkan ijtihad dia, iaitu masjid ada fit tariq min ghairi dararin binas. Babu salati fi masjidis suqi, bab berkenaan dengan sembahyang di masjid yang ada di pasar. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. Ibnu Aun dia sembahyang di masjid tempat sembahyang yang ada dalam satu rumah, satu bangunan, biasanya dikunci, ditutup pintu kepada mereka. Maksudnya dalam satu bangunan itu ada satu tempat dikhususkan untuk sembahyang, bagaikan masjid, tempat sembahyang, dan biasanya pintu bangunan itu tutup. Jadi dalam tu Ibnu Aun ni ada dia sembahyang. Jadi daripada situ Imam Bukhari menyatakan tutupnya mana-mana tempat itu tidak menghalang daripada sembahyang. Sebab itulah Ibnu Aun tu dalam bangunan tertutup tu dia sembahyang. Dan juga di tempat seperti itu tidak ada halangan untuk adakan masjid untuk tempat untuk sembahyang. Jadi daripada situ Imam Bukhari mahu menyatakan harus adakan tempat sembahyang, boleh buat tempat sembahyang walaupun tempat-tempat tu biasanya tertutup, dikunci dan sebagainya. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mashi 'an Abi Salih 'an Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul jami'i ay salatul jama'ati tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajatan. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjemaah melebihi daripada sembahyangnya
keseorangan di rumahnya dan juga semayang di pasarnya, semayang berjemaah itu lebih banyak pahala 25 kali ganda. Fa inna ahadakum, kerana salah seorang daripada kamu, iza tawadda, apabila dia wudu, fa ahsana ay fa ahsana wudu'ahu, kemudian dia elokkan wudunya. Ahsana ay akmala, elokkan maksudnya dia sempurnakan wudu. Sempurnakan wudu maksudnya dia tunaikan semua kewajiban wudu, sunan, adab, mustahabat yang ada dalam amalan wudu tu dia lakukan semua, sempurnakan wudu dia. Wa atal masjidah, dan seterusnya dia datang di masjid, la yuridu illa salata, hanya dia menghendaki untuk sembahyang saja, tidak ada tujuan lain, tidak ada apa-apa kepentingan diri, hanya untuk dia sembahyang berjemaah. Lam yakhutut khutwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan, dia tidak melangkahi satu langkah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dia satu darajat. Biha ay bi sababi khutwatin, dengan sebab langkah ke masjid itu, setiap satu langkah akan dinaikkan satu darajat di sisi Allah. Wa hatta anhu khati'atan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan, hapuskan satu dosa daripadanya melalui satu langkah tadi. Satu langkah itu dapat satu darajat naik, dan satu dosa diampun, khati'ah maksudnya dosa kecil. Hatta yadkhulal masjidah, sehingga dia tu masuk dalam masjid. Fa iza dakhala al masjidah kana fi salatin ma kanat tahbisuhu, apabila dia masuk dalam masjid, dia berada dalam sembahyang, maksudnya akan dikira pahala sembahyang. Maka tahbisuhu, selama mana sembahyang tu ataupun berada dalam masjid tu menahan dia, maksudnya selama mana dia ada dalam masjid setelah dia masuk, sehinggalah dia masih dalam sembahyang, tak keluar lagi dalam masjid, dia tak keluar lagi daripada masjid tu, selama itulah wa tusallil malaikatu alaihi, malaikat istighfar untuk dia, madama fi majlisihi alladhi yusalli fihi, selama mana dia tu ada di tempatnya dia sembahyang itu, maksudnya dia masih ada lagi dalam masjid. Selama mana dia ada dalam masjid itu, malaikat sentiasa istighfar, memohon di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ampun dosa-dosa dia. Kata malaikat, doa malaikatnya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, wahai Allah ampunilah dosa-dosa dia, wahai Allah kasihanilah dia, ma lam yu'zi, selama mana tidak menyusahkan malaikat, maksudnya yuhdisu fihi, dia tu berhadas, batal wudu,
kerana kentut dan sebagainya dalam masjid. Jadi selagi dia masih ada dalam masjid dalam keadaan dia dapat jaga dengan baik wudu, dia tidak batal wudu, selama itulah dia akan dapat doa maghfirat daripada malaikat itu. Jadi berdasarkan sambungan dengan cantuman dengan hadis-hadis lain, dapati perjanjian daripada Allah Subhanahu wa taala akan bagi pahala-pahala yang disebut dalam hadis ni. Syaratnya setelah dia masuk dalam masjid, dia tidak cakap perbualan-perbualan duniawi, dan juga dia tidak menyusahkan malaikat dengan cara dia kentut dalam masjid, batal wudu dan sebagainya. Jadi selama itulah dia akan dapat pahala-pahala yang dah dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang datang sembahyang berjemaah di masjid dan duduk lama dalam masjid itu. Daripada hadis ni, Imam Bukhari seperti biasa mau sabitkan terjematul bab dia, iaitu salat fi masjid suq, sembahyang di masjid, tempat sembahyang yang diadakan di pasar. Jadi daripada hadis tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi, daripada situ lah Imam Bukhari menyatakan sah juga sembahyang di tempat dikhususkan di rumah dan juga di pasar, yang bezanya pahala sembahyang berjemaah di masjid itu lebih, dan sembahyang di rumah dan juga sembahyang di pasar, di tempat dikhususkan untuk sembahyang, juga dikira harus. Jadi maksudnya Imam Bukhari, kalaulah sembahyang di pasar tu harus juga adakan masjid tempat sembahyang di pasar. Maksud masjid di sini tempat sujud, bukan makan bangunan khusus dijadikan masjid, tidak maksud tu. Maknanya di sini masjid tempat sujud diadakan di rumah dan juga di pasar, itu harus. Dan sembahyang di tempat tu, di tempat sujud tu, masjid tu juga harus. Daripada situlah Imam Bukhari mau sabitkan as-salatu fi masjid suq, harusnya sembahyang di tempat sujud dikhususkan di pasar. Babu tashbikil asabi'i fil masjid wa ghairihi. Insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Subhanallah. Astaghfirullah.
suku kalau tak ada apa-apa itu dah boleh mula insya-Allah.